Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam muqaddimah tadi saya bacakan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah kata-kata yang benar, kata yang tepat, kata yang bertepatan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu qawlan sadida. Qawlan sadida ni tafsirnya banyak. Antara tafsirannya ialah qawlan sadida la ilaha illallah. Qawlan sadida antaranya la ilaha illallah. Wahai orang yang beriman, katakanlah la ilaha illallah. Tiada layak diberhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Antara tafsiran lain qaulan sadida adalah mengatakan kata-kata yang benar berdasarkan Quran dan sunnah. Dalil bahawa orang yang beriman kena mengaji Quran dan sunnah. Betul Nabi SAW sebut fa inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahawa agama Islam ni agama ilmu, agama yang perlu dipelajari. Al-ilmu bit-ta'allum, kata Umar Abdul Aziz dalam muqaddimah dalam Sahih Bukhari, al-ilmu bit-ta'allum, ilmu dengan ta'allum. Ilmu tidak didapati dengan mimpi, tidak didapati dengan hanya tidur. Para ulama kata ilmu itu harus dipelajari, ditalaqi daripada para ulama, para asatizah, para tulabul ilm, daripada penuntut-penuntut ilmu, daripada para ulama, daripada orang-orang yang alim. Sebab itulah para ulama kita semenjak zaman sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum sampai sekarang, sampai datang kemudian, para ulama ini kerjanya menuntut ilmu. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, wajib bila ditafsirkan ayat la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah, Allah Taala telah mengangkat perjanjian kepada para rahib, para padri-padri orang Kristian dan Nasrani dan ahli kalangan ahli kitab, iaitu mereka itu mesti la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah, mesti menjelaskan isi kitab ini kepada manusia dan jangan merahsiakannya, jangan menyimpannya. Lepas tu kata Ibn Katsir rahimahullah, bila tafsirkan ayat ni, dia kata oleh itu wajib ke atas setiap orang yang mempunyai ilmu untuk menjelaskan, mempelajari, mengkaji, menjelaskan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi SAW. Dan ke atas umat Islam juga wajib mempelajari, wajib mendengar, wajib mengkaji ayat Quran berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan baru kita kena ngaji. Dan benda yang paling kita mengaji sekali adalah aqidah. Aqidah adalah benda yang paling patut kita mengaji. Seperti kata ulama, fa inna syarafal ulum bi syarafil ma'lum, sesungguhnya kemuliaan ilmu itu berdasarkan kemuliaan subjek yang dipelajari. Dan subjek yang kita pelajari ini adalah subjek berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah yang paling mulia daripada Allah? Oleh itu mempelajari apakah hak-hak Allah itu yang paling penting. Orang boleh mengaji 4-5 tahun untuk mengkaji, mempelajari hak-hak manusia, betul tak? Dia masuk kuliah undang-undang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun untuk pelajari undang-undang manusia, untuk mengetahui hak-hak yang ada patut pada setiap manusia ini. Namun apakah hak-hak Allah yang patut kita mengaji? Kita tak tahu. Kita hanya mempelajari hak-hak manusia. Hak-hak Allah di mana?
Bukankah kita pernah dengar hadis Muaz bin Jabal, atadruna ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Muaz, kamu tahu tak apakah itu hak Allah ke atas hamba-Nya? Iaitu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, iaitu kamu menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Jadi itu yang patut kita pelajari nombor satu dulu. Akidah ahli sunnati wal jamaah. Tuan-tuan rahimakumullah, itu sebagai mukaddimah yang kita sambung pengajian kitab kita muka surat 28. Kita masih lagi menghuraikan, membincangkan masalah makna Muhammad Rasulullah. Kita baca sekali lagi pada perenggan yang pertama itu, iaitu beriman bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan kita bincangkan masalah utusan berkenaan dengan Rasul. Oleh kerana itu kita yakini apa saja yang beliau beritakan. Ini kita katakan beriman kepada Nabi Muhammad SAW menuntut kepada kita 4 perkara. Okey, menuntut kepada kita 4 perkara. Kalau kita kata saya beriman wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menuntut kepada kita 4 perkara. Mesti ada 4 perkara, barulah syarat Muhammadar Rasulullah itu lengkap. Pada kuliah lepas saya dah sebutkan 3. Yang pertama apa dia? Tasdiquhu fima akhbar. Mungkin kita boleh ulang balik. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala apa yang diberitahukan oleh Nabi SAW kepada kita, walaupun benda tersebut tak masuk di akal kita. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab Usul Sunnah, dia kata berpegang dengan sunnah Nabi SAW walaupun bertentangan dengan akal kita. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi apa saja yang datang daripada kita, daripada Nabi SAW, maka kita benarkan, walaupun bertentangan dengan akal, walaupun bertentangan dengan apa yang telah kita pegang selama ini, walaupun bertentangan dengan adat-adat kita, walaupun bertentangan dengan pemimpin-pemimpin kita, hendaklah yang lebih aula kita membenarkan apa yang Nabi Muhammad SAW cakap. Dan saya telah bagi contoh daripada kuliah lepas, sepertinya hadis berkenaan dengan Nabi SAW kata madu itu adalah ubat, penawar. Walaupun satu dunia doktor kata madu itu bukan ubat, dia hanyalah suplemen, tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa madu itu adalah ubat. Dan kita pernah dengar hadis berkenaan dengan perut yang berbohong. Pernah dengar kan hadis itu? Orang jual madu mesti tahu hadis ni. Wali tak jual madu, dia jual lembu. Orang jual madu mesti tahu. Ada hadis berkenaan perut yang berbohong. Pernah dengar hadis tu? Orang lelaki tu datang kepada Rasulullah SAW, kata, ya Rasulullah, perut aku sakit. Dia kata makan madu. Dia pun makan madu. Kata Rasulullah, tak baik pun, perut kamu berbohong. Makan lagi. Kali kedua dia makan, tak baik juga. Jumpa Nabi SAW, kata Rasulullah, tak baik lagi pun, perut kamu berbohong. Kali ketiga dia kata tak baik juga. Dia kata makan sekali lagi, last dia makan juga, akhirnya baik. Kan aku kata perut kamu bohong. Nabi SAW sebut dalil bahawa pada permulaan tu perut tu belum sesuai lagi ubat tersebut. Ubat pun bukannya makan Panadol atau makan ubat sebiji terus baik. Kan dia bagi prescription 3 hari, 4 hari, makan sekali pagi, sekali tengah hari, sekali petang. Kita ikut kan? Kita kata macam mana kita ikut doktor? Doktor kalau sebut satu pagi, satu tengah hari, satu petang, kita tidak mempertikaikan doktor sekalipun. Tak, doktor ubat yang doktor bagi ni salah. Melainkan kalau kita rujuk doktor yang lain. Betul tak? Kenapa Nabi Muhammad SAW, orang yang paling benar, orang yang diutus oleh Allah, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama', bila Nabi SAW membahagikan harta rampasan perang daripada perang Hunain, maka sebahagian orang munafik, Dzul Khuwaisirah dan lain-lain kata, "I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, berlaku adillah atas pembahagian harta rampasan perang kamu." Nabi kata, "Waihak, ala ta'manuni, kau tak berasa aman ke dengan apa yang aku telah bahagikan? Wa ana aminun man fis sama', sedangkan aku adalah kepercayaan yang di langit." Nabi declare yang di langit, Allah SWT kata. Kalau Nabi SAW kata, dan mesti kita pastikan hadis itu sahih lah. Satu lagi, apa yang Nabi sebut tadi sabit dalam hadis yang sahih, dan para ulama kita telah declare benda itu sahih ataupun hasan, maka kita menerimanya 100%. Wa ala ra'si wal ain, kata patah Arab, atas kepala dan mataku,
bahawa benda tersebut kita akan sanjungnya, kita tak akan meletakkannya di tempat yang lebih rendah. Itu dia akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Dan saya telah bagikan pada kuliah-kuliah lepas berkenaan bagaimana dengan ketika Imran bin Husain memberitahu berkenaan dengan hadis berkenaan dengan malu kan, al-haya kulluhu khair. Bila Nabi SAW kata malu itu semuanya bagus, maka ada sebahagian anak murid Imran ini mempertikaikan. Dia kata ada malu yang bagus, ada malu yang tak bagus. Maka Imran pun marah, wa hadithuka an Rasulillah wa tuhaddithuni an kitab wa haddatsani an kitab al-hikmah. Aku bagi tahu kamu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang kau nak lawan statement Nabi dengan kata-kata daripada kitab-kitab hikmah. Itu dalam masalah malu, tuan-tuan rahimakumullah. Masalah malu ni bukan sifat Allah Taala pun. Bagaimanakah dengan sifat-sifat Allah yang Allah Taala telah beritahukan kita dalam hadis yang banyak? Adakah kita mempertikaikan dengan sifat-sifat Allah yang Allah Taala terangkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan pendapat fulan dan fulan dan fulan? Hasya wa kalla. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari sikap ni. Allah Ta'ala disebut dalam Quran dengan hadis banyak berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adakah kamu menolak sifat-sifat Allah Ta'ala tadi kerana kata si fulan, si fulan, si fulan? Kata ulama' ni, kata ulama' tu dan kata ulama' sedemikian. Di mana akidah kamu, di mana iman kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kamu kata pendapat kamu itu, kata-kata kamu itu menunjukkan bahawa hadis Nabi tadi tak benar, maka kamu telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan risalahnya dengan penuh hikmah, penuh bijaksana. Sebab Nabi beritahu benda yang boleh menyesatkan kita. Kan bila kita berkenaan dengan hadis-hadis sifat contohnya. Dan kita juga pernah lalu berkenaan dengan bab at-tahkim, bab membuat hukum, merujuk kepada selain Allah dan Rasulnya dalam berhukum. Itu satu bentuk taghut. Bincang sebelum ni kan, taghut. Yuriduna yatahakamu ila taghut. Tidakkah kamu lihat kepada orang yang munafik bila dikatakan kepada mereka, marilah kita berhukum kepada Allah dan Rasulnya, mereka berpaling daripadanya. Yuriduna yatahakamu ila taghut. Mereka nak berhukum dengan hukum taghut. Kata Syekh Al-Fauzan dalam kitab Syarah Kitab Tauhid, dia kata, lihat, ini dalam masalah dunia kamu meminta hukum daripada manusia pun telah dianggap sebagai taghut, apatah lagi dalam masalah akidah yang lebih tinggi daripada hukum dunia. Sebab kita kata rukun yang pertama tasdiquhu fi ma akhbar. Rukun yang pertama ni sangat besar yang kita perlu faham. Tidak layak bagi seseorang menolak apa yang Nabi SAW sebut, melainkan dia kena bawa lagi satu hadis yang bertentangan dengannya. Ini. Lepas tu saya dalam kuliah baru-baru ni di Rawang, saya ceritakan contohnya dalam masalah minum berdiri contohnya. Nabi SAW kata siapa minum berdiri kena muntahkan balik, hadis sahih Muslim. Maka siapa yang berpegang pada hadis tu, dia tak nak minum berdiri, dia tak nak, dia minum duduk. Jadi kalau nampak orang yang engkar, katakan dia nampak orang minum berdiri juga, dia boleh engkar tak? Dia boleh engkar. Kenapa kau minum berdiri ni? Sebab aku mendengar Nabi SAW kata siapa minum berdiri kena muntahkan balik. Kalau orang yang minum berdiri tu dia kata apa? Ustaz aku kata boleh, maka ini qillatul adab, kurangnya adab dengan hadis Nabi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia kata, tapi ada hadis lain yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah minum berdiri, itu yang kita dibenarkan. Berarti kita kata tak boleh menolak kalamullah dan kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan kamu kena bawa juga hadis yang lain yang bertentangan dengannya. Kemudian kita akan bincangkan masalah dalam perkara tersebut. Itu dalam masalah baca bismillahirrahmanirrahim, macam kuat ke tak kuat. Ada sahabat Abu Hurairah meriwayatkannya dengan Nabi SAW baca dengan kuat, bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia kata, aku mendengar, aku sembahyang belakang Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan aku dengar Nabi alhamdulillahirabbil alamin. Nampak, ketika itu perbincangan tu barulah relevan. Tapi kalau kamu bawa hadis Nabi, kita bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu nak tentang hadis tadi dengan kata ustaz fulan, al fulan, habib fulan, syekh fulan, maka kita tolak tepi. Faham? Ini kaedah adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, kena pasti, tapi ada dua dhabit, dua perkara yang kita perlu jaga dalam masalah ni. Yang pertama, kena pastikan dulu hadis itu sahih. Itu pertama sekali. Sebab ada orang kuat pegang pada hadis juga, tapi rupanya hadis-hadis yang dia pegang tu hadis-hadis yang palsu. Lalu bila kita kata hadis ni palsu, dia marah kita balik pula.
Engkau je lah palsu. Ustaz aku kata okey. Ustaz engkau je kata palsu. Ustaz aku kata okey. Saya kata bukan masalah ustaz. Tak ustaz, kita para ulama hadis al-jahabidah, para ulama hadis kata tak elok. Macam doktor, dia buat satu pendapat, ramai doktor lagi, doktor pakar, dia pergi klinik, doktor klinik kata tak boleh makan sekian dan sekian, tak boleh puasa. Doktor klinik tu kafir, jangan puasa, haji tak boleh puasa, haji ada gastrik. Pergi jumpa doktor pakar Islam yang lain, hebat-hebat belaka, pakar gastrik, gastrologi, apa gastrologi, saya tak ingat. Dia kan ada macam-macam kan, logi belakang kan, gastrologi, betul lah, gastro je, bukan gastrologi, minta maaf. Itu selingan lah tu, untuk muka kertas. Maksudnya dia tu pakar gastrik, kata tak boleh, kata boleh puasa. Bukan seorang, ramai pula tu. Kita akan kembalikan pendapat kita mana? Kepada pakar lah, betul tak? Kita tak bagi tayar dekat kedai basikal ataupun kedai motor. Tayar kereta tak pergi. Kita sakit perut, kita tak pergi pakar ENT. Siapa yang pergi? Bodoh. Betul tak? Bila kita masuk klinik, masuk hospital, kita klinik, dia akan refer to pakar ENT. Sakit perut dia tak, kalau dia refer ke pakar ENT juga. Kalau sakit hidung, ialah kalau sakit perut. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Bila kita kata hadis itu dhaif ke, lemah ke, palsu ke, kembalikan kepada si pakar. Bukan ta'assub semata-mata pada ustaz aku hebat, ustaz aku ni power, ustaz aku ni wali, ustaz aku fulan dan fulan. Itu nombor satu. Kembalikan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wala rudduhu ila Allah wa ila Rasul wa ila ulil amri minkum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minkum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah An-Nisa, tak silap saya, kalaulah mereka kembalikan masalah itu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ulil amri. Ulil amri sini merujuk kepada orang alim, para ulama. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minkum. Saya masalah tu akan selesai. Jadi problemnya kita suka mengembalikan isu hadis tak sahih, tak dhaif, apa semua ni kepada ustaz grup kita. Dan kita dapati bahawa ustaz grup kita itu tak ada kemampuan hadis sebenarnya. Yang itu yang jadi bila dihukum hadis ini mungkar. Kalau ada statement yang kata takkanlah perawi hadis buat kemungkaran. Kalau orang mengaji hadis, bila disebut hadis itu mungkar, maksudnya bukannya dia buat benda mungkar, bukan minum arak, bukan berzina, bukan berjudi, bukan. Bila ulama hadis kata perawi ini mungkar, maksudnya dia riwayatkan hadis-hadis yang bersalahan dengan ulama perawi-perawi siqah yang lain, perawi-perawi yang dipercayai yang lain. Bukannya maksud dia buat yang mungkar. Tapi bila benda ni disebutkan oleh para ustaz kita, ustaz sunnah kita, maka adalah di kalangan ustaz-ustaz lain kata, tengok ustaz ni, nampak? Dia tuduh Imam Tirmizi bawa hadis mungkar, buat kemungkaran. La haula wala quwwata illa billah. Itu dia kata nampak sangat. Kena rujuk orang alim juga. Kita buka hadis sahih Syekh Al-Albani rahimahullah, sahihkan hadis ni ataupun dhaifkan hadis ni. Imam Tirmizi kata hadis ni okey. Kita tanyalah pakar-pakar hadis yang mengaji kat sana, yang buat PhD. Kita ada Ustaz Arar. Kalau siapa ada Facebook, ada Arar. Masa tengok Arar tak? A-R-A-R. Siapa ada Facebook lah. Ustaz Abdul Rahman Abdul Rahim, sahabat kita yang mengaji PhD di Madinah, yang pernah di offer untuk mengajar Masjid Nabawi, tapi dia tolak. Sebab dia malu. Dia kata malu, yang keliling aku ni semua syekh aku ni, aku tak nak mengajar Masjid Nabawi. Tidak, kita dah ada dah satu ustaz Melayu Malaysia mengajar dalam Masjid An-Nabawi, tapi dia tolak sebab dia malu. Subhanallah. Dia tu boleh kita rujuk. Kita ada pakar-pakar kita belajar hadis kita yang pakar ustaz kita yang mengaji hadis, yang tinggi-tinggi mengaji, Dr. Radhi, PhD, anak Melayu pertama PhD hadis di Madinah. Tanya dia, jangan kita pandai-pandai sendiri nak jadi muhaddis, muharddisk, tahu muhaddis, hard disk,
Hadis tahu hadis dalam komputer tu. Jadi kita muhaddis. Bukan hafal pun. Tak itu muhaddis. Saya muhaddis. Kita tengok dalam komputer je. Barakallahu fikum. Nombor satu, pastikan kesahihan. Yang dua, pastikan kefahaman yang betul. Pastikan kefahaman yang betul. Dan kefahaman yang betul ialah kefahaman para salafus salih. Kefahaman yang telah diberikan, telah dihuraikan oleh para ulama-ulama kita yang muktabar. Bila sebut muktabar ni, satu lagi istilah yang biasa orang salah guna. Muktabar ni biasa puak-puak dia je muktabar. Bila kita kata muktabar, siapakah ulama yang paling muktabar di dunia ini selepas Nabi SAW? Sahabatlah ulama paling muktabar sekali. Mu'adz bin Jabal, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr al-As. 4 Abdullah yang terkenal. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr al-As, Abdullah bin Zubair, termasuk fuqaha sahabah, ulama-ulama kalangan sahabat yang dijadikan rujukan panutan oleh para sahabat. Para sahabat pun rujuk mereka, tapi kita tak rujuk mereka. Lepas tu datang selepasnya di kalangan tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Ibn Shihab Az-Zuhri, Umar Abdul Aziz. Ini semua ulama-ulama kita yang besar. Maka kita rujuk pendapat-pendapat pada hadis dalam kitab-kitab ini. Ustaz, saya tak ada kemampuan. Ustaz, macam mana nak tahu pendapat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Baca kitab ulama yang buat pendapat, yang ambil pendapat mereka. Contohnya macam saya kata, tafsir Ibn Kathir, itu contoh yang paling obvious, orang putih kata. Kita buka tafsir Ibn Kathir, apa makna ayat ini? Mujahid telah berkata, Ibnu Abbas telah berkata, Aun telah berkata. Tidak ada khilaf di kalangannya yang nak pertikaikan lagi. Ini kefahaman yang sahih ini penting. Sebab ada setengah orang faham tak sahih. Hadis tu sahih dah. Contoh, Nabi SAW kata, la yabullanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaktasil fih. Nabi SAW kata, jangan seorang kamu kencing di dalam air yang bertakung. Jadi kata ustaz, semenjak saya dengar hadis tu, saya tak kencing lagi kat toilet bowl lagi dah. Faham tak maksud dia? Faham tak maksud saya? Sejak saya dengar hadis tu ustaz, saya tak kencing lagi kat dalam toilet bowl. Saya kencing terus kat dalam lubang rumah saya tu. Sebab Nabi larang kencing dalam air yang bertakung. Itu salah faham. Air bertakung dalam toilet bowl tu memang untuk kencing, untuk mudah gampang, betul tak, nak sedut benda tu. Maksud Nabi SAW ialah kalau kita masuk hutan ataupun kita pergi musafir atau pergi ke mana-mana, kita nampak ada air bertakung, macam tu ada kolam kat depan. Ada kolam tak? Tak ada. Masjid saya ada kolam. Orang kencing dalam kolam tu, walaupun kolam tu besar, lebih dari 2 kolam. Kalau orang kencing pun boleh ambil uduk lagi tak? Soalan. Ini kelas fiqah ni mana Ustaz KA ni? Dah sampai ke tak hadis tu? Kolam tu besar. Besar lebih pada, katalah 10 kolam, bukan 2 kolam dah. Kencing dalam tu. Kencing ni pula warna putih. Tak ada bau, warna dan rasa. Boleh tak kencing dalam air tu? Tak boleh, Nabi larang. Nabi larang. Ma'daim, air tak bergerak. Nabi larang. Ya sebab orang nak pakai, orang geli apa semua. Nampak tak? Bukannya maksud tak boleh. Betul dengan hadis satu lagi, la yaktasil ahlukum fil ma'id da'im. Jangan kamu mandi ke air yang tidak bergerak. Abu Hurairah kata, itu macam ni ya Rasulullah. Ambil dia ghurfatan, maksudnya cedok. Dia kata, semenjak saya tahu hadis ni, saya tak mandi dalam bathtub dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak sekali lagi salah faham terhadap hadis Nabi SAW. Jadi kita kata faham yang sahih itu juga penting. Sebab tu kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia, bila hamba itu diberi satu kesahihan hadis, yang kedua kefahaman yang benar, maka kita akan dapati orang tu akan dapat kebaikan yang banyak. Jadi faham yang benar itu penting. Faham yang benar itu penting. Dan faham yang benar datang daripada mana? Datang daripada kitab-kitab kita yang mu'tabar. Kalau kita baca hadis Sahih Bukhari, bacalah Fathul Bari, Hadis Sari. Atau Sahih Muslim, bacalah Syarah Sahih Muslim.
Sekarang ada syarah Syekh Shalih Utsaimin ke atas Sahih Muslim. Subhanallah. Dan kalau Abu Daud, rujuklah kita Abdul Ma'bud dan seumpama dengannya yang dah ada dah para ulama kita dah karang untuk mendapat kefahaman yang sahih. Contoh kesalahfahaman yang jelas dalam masalah akidah dalam hadis riwayat Muslim berkenaan dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, berkenaan dengan ketika dia sakit. Dia sakit, orang Arab ketika itu dia kata, kalau kamu sakit maka sebutlah orang yang paling kamu kasihi. Maka Ibnu Umar sebut Rasulullah. Wahai Muhammad, untuk badan dia rasa baik, rasa lega. Dan ini perubatan orang Arab lama, iaitu bila kita rasa sakit, kita sebut orang yang kita kasihi, yang paling kita kasihi. Para sahabat tak syak lagi, bagi mereka yang paling mereka kasihi di kalangan manusia adalah para sahabat. Kita mungkin orang lain, kita mungkin isteri kita, mungkin mak kita, kita mungkin orang lain. Tapi bagi para sahabat radhiyallahu taala, orang yang paling dikasihi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, bila dia sakit dia sebut Muhammad. Orang yang silap faham, dia gunakan hadis tu, kata dalil bahawa boleh memohon kesihatan, syifa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak macam mana penyelewengan terhadap kefahaman hadis yang begitu sahih dalam Sahih Muslim. Dia salah, dia pusing dengan makna bahawa, nampak, para sahabat beristighatsah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya minta kepada Nabi, ya Rasulullah. Sedangkan hadis tadi tidak membawa makna langsung yang para sahabat. Ibnu Umar kata, ya Rasulullah, baikkan kami. Ibnu Umar cakap macam tu ke? Tidak. Ibnu Umar sebut nama Muhammad untuk melegakan kesakitan dia. Nampak tak tuan-tuan rahimahullah, bagaimana hadis yang sahih disalah fahami dengan kesalahan yang sangat besar. Ini masalah kesalahan yang fatal, orang putih kata fatal, bahasa Hindu kata fatal, yang menyebabkan seorang tu boleh mati. Mati kat mana? Mati kat akhirat, bukan mati kat dunia. Mati di akhirat dengan mati tidak ada tauhid, matilah. Lepas kita kata kefahaman tasdiqu fi ma'abad, membenarkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini berhajat kepada dua perkara, iaitu pertama memastikan khabar-khabar itu sahih, yang kedua kena ada kefahaman yang sahih. Setengah orang kata, ustaz, kenapalah ustaz ni yang mustaqim ni lah contohnya, anti betul dengan hadis dhaif, tak pakai hadis dhaif. Bukankah para ulama kita kata boleh pakai hadis dhaif dalam bab fadailul a'mal, dalam bab fadail a'mal, dalam bab kelebihan-kelebihan beramal. Lalu adalah satu Habib ini daripada Johor, dia buat satu post dia dalam Facebook tu, dia bantai Dr. Abdul Basit. Budak muda kata kau-kau punya. Bahasa budak muda kau-kau. Dr. Basit ni tak faham ke? Dia kata ada PhD tapi tak faham ke bahawa para ulama kita Imam Nawawi rahimahullah telah berkata boleh beramal dengan hadis dhaif dalam masalah fadail a'mal. Kita katakan statement Imam Nawawi itu betul. Okey, sabar. Lepas tu dia kata apa? Oleh itu sebarkanlah fadilat berkenaan dengan Ramadan. Malam pertama pahala sekian, malam kedua pahala sekian, malam ketiga pahala sekian. Pernah dengar tak? Dulu 10 tahun dulu tiap-tiap masjid baca sebelum sembahyang tarawih. Pada malam ke-24 pahalanya seperti pahala semua para nabi pada sembahyang tarawih. Kalah Nabi Muhammad, kalah Nabi Ibrahim, kalah Nabi Yunus, kalah Nabi Yaqub, kalah Nabi semua, Nabi Musa, Ulul Azmi semua kalah kalau sembahyang tarawih pada malam ke-24. Dia kata sebarkan hadis ini sebab Al-Imam Nawawi rahimahullah kata boleh menyebarkan hadis dhaif dalam masalah fadail a'mal, iaitu kelebihan beramal. Apa jawapan kita? Pertama, hadis berkenaan dengan Ramadan tadi bukannya dhaif palsu. Kau ambil benda lain kau masukkan kat sini, faham tak? Ambil Lego pergi campurkan dengan yang beli dekat pasar malam punya Lego tu, tak ngam, tak boleh masuk. Betul tak? Hadis tadi, hadis berkenaan dengan Ramadan
ialah hadis palsu, bukan hadis dhaif. Hadis dhaif ni hadis lemah. Pada perawi ni ada perawi-perawi yang lemah. Hadis mengenai fadilat Ramadan yang dibacakan di masjid-masjid 1 sampai malam ke-30 itu hadis palsu. Hadis palsu haram sebarkan macam mana keadaan sekalipun, sama ada dalam bab hukum atau bab fadail amal. Jadi orang tadi telah tersilap dalam masalah ni, yang pertama. Yang kedua, kalaulah dalam bab fadail amal sekalipun, bab kelebihan beramal. Maksud kelebihan beramal ni macam mana? Siapa yang amal zikir sekian dan sekian dapat pahala sekian dan sekian. Hadis tu dhaif. Boleh tak? Ulama kita walaupun letakkan boleh amal hadis dhaif, tapi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia dah letakkan berapa syarat dengan hadis dhaif tadi. Yang pertama, hendaklah hadis dhaif yang menceritakan fadilat amal tadi ialah amal yang telah sabit dalam hadis yang sahih. Itu nombor satu. Ustaz KA dah cerita kot. Ustaz KA dah cerita dah. Betul. Belum lagi lah, tak perlu ulang tayang. Piramli ulang setiap minggu boleh. Ini pun hadis dia ulang tayang. Pertama, hadis tadi kita kata contoh kelebihan solat tarawih contohnya, tapi hadis tu dhaif, bukan palsu. Boleh amal tak? Boleh, dengan syarat dia ceritakan berkenaan dengan amal yang dah ada hadis yang sahih. Dia tak boleh ceritakan kelebihan beramal hadis yang tak sahih. Contohnya, siapa baca Yasin malam Jumaat maka akan diterangkannya akhirat kelak, macam tu lebih kurang. Hadis tu dhaif. Sekarang ni hadis tu menceritakan tentang fadilat baca Yasin malam Jumaat. Ada tak hadis sahih yang kata ada baca Yasin malam Jumaat? Tak ada. Jadi hadis yang dhaif tadi berkenaan dengan fadilat kelebihan ni boleh pakai tak? Tak boleh pakai. Yang kedua, hadis yang dhaif tadi, kedhaifannya taklah dhaif yang melampau. Yang ni ulama hadis dia boleh tahu. Kita bukan boleh tengok hadis tu dhaif, maksud melampau dhaif ni. Macam mana kau tahu? Aku rasalah tengok-tengok. Tak boleh, jangan. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni kata tak pernah dengar hadis tersebut. Saya tak pernah dengar hadis ni. Rupanya hadis tu ada sebenarnya. Jangan pula cepat sangat. Pertama sekali asyabab, pemuda-pemuda sekalian, dan termasuk diri saya sendirilah, tak boleh cepat sangat hukum tak ada hadis, tak ada hadis. Ini kita bincang baru ni kelas Zadul Ma'ad. Lesson taklim berkenaan dengan hadis Nabi SAW. Apa dia? Baru-baru ni. Yang hadis Ibn Syihab Az-Zuhri tu. Salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, 2 kali. Jadi Ibn Syihab Az-Zuhri kata aku tak pernah dengar hadis ni. Sekali Muhammad bin Ismail kata, engkau hafal semua hadis ke? Kau hafal semua hadis ke? Tak. Separuh? Tak. Anggaplah hadis ni termasuk separuh yang kau tak hafal lagi tu. Anggaplah hadis ni separuh yang kau belum hafal lagi. Maksudnya kita pula dalam masalah ni jangan terlampau bersegera, terutama sekali macam kita ni, orang biasa. Tanya para ulama. Jadi kat sini kita kata yang kedua, dia hendaklah bukan dhaif yang melampau. Yang ketiga, bila beramal dengannya tak boleh cerita macam benda tu confirm daripada Nabi SAW. Yang keempat, dia kena beritahu hadis tu dhaif. Malangnya zaman sekarang ni orang duk cerita dalam radio, nak sebut nama pun nak sebut sebenarnya, tapi tak sampai hati nak sebut. Pada radio Islam, sebagainya penceramah menceritakan siapa yang telah mencapai umurnya 80 tahun maka dosanya tidak memberi kesan kepadanya lagi. Ada hadis kata siapa yang telah mencapai umur 80 tahun dosanya tidak memberi mudarat kepada dia. Cantik. Hadis tersebut memang ada. Memang hadis tu ada. Kanzul Uman. Tapi hadis itu telah dihukum ulama sama ada terlampau dhaif
ataupun palsu. Ulama beza pendapat terlampau dhaif ataupun palsu. Sang ustaz tadi, pakai sang ustaz, sang ustaz tadi bila dia berceramah di dalam radio tadi, dia cerita benda tadi macam hadis itu hadis sahih. Itu that's the problem. Itu problemnya. Kalau dia cerita, dia bagi tahulah hadis ni ulama berbeza pendapat, ulama tapi hadis ni dhaif lah. Sebab bila beramal dengannya macam amal yang confirm tak confirm je. Tapi bila dia berceramah, sebab benda tersebut benda yang pelik, benda yang seronok dengar, maka dia cerita benda tu macam benda tu dah confirm. Inilah usul yang pertama dalam beriman kepada Nabi SAW, iaitu tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang Nabi SAW kata. Yang kedua, kita patuhi segala perintahnya, ta'atuhu fima amar, mentaati perintah Nabi SAW, bukan sekadar mentaati. Para ulama kita kata syarat amal itu sempurna, dia ada dua: al-azimah, yang kedua sur'atul istijabah. Syarat betul-betul amal tu jadi, kita dah bincang sebelum ni, amal nak jadi bagus kita kena ada apa? Niat yang ikhlas dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu makruf. Tapi ulama, sebagian ulama dah tambah lagi dua syarat untuk menjadikan amal itu betul-betul power. Satu, al-azimah, keazaman yang kuat untuk mengamalkannya. Itu satu. Betul Allah Ta'ala kata dalam Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ihris 'ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz. Ini dalil dia. Ihris 'ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah kamu dalam membuat perkara yang beri manfaat kepada kamu, wala ta'jaz, jangan kamu lemah-lemah. Ini dalil bahawa al-azimah itu syarat amal tu nak jadi hebat. Contohnya solat, dia tak boleh solat dalam keadaan dia bercincai-cincai, ya tak? Nak ambil wuduk dengan sempurna, datang ke masjid, kemudian dia solat dengan ikut sunnah Nabi, betul-betul nak ikut, nak follow, bukan dia buat cincai. Walaupun dia dah belajar sunnah, dia kena ikut betul-betul, baru dah jadi amal tu bagus, sempurna, cantik. Yang kedua, sur'atul istijabah, iaitu cepat dia menyahut seruan Nabi SAW tadi, tak tangguh-tangguh. Yang kedua adalah yang hebatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, bila seorang tu pakai cincin, dia berkata, apa yang kau pakai tu, siapa yang pakai benda tu tidak akan ada kedudukan di akhirat kelak. Terus dia ambil cincin tadi, dia campak. Orang kata, ambil lah cincin tu, boleh dileburkan balik, emasnya boleh dipakai. Dia kata, aku tidak akan ambil lagi dah benda yang telah dibuang oleh Nabi SAW. Nampak? Suratul istijabah. Datangnya perintah menukar kiblat, dia tak kata, ya Rasulullah bagi kita habiskan dulu, tak ada. Terus tukar, tengah solat tu tukar. Datangnya pengharaman arak, dia tak ada last call, tak ada. Last call masa tengah tuang, kan Anas bin Malik ke tengah tuang dekat para sahabat semua, Abdurrahman bin Auf apa semua, tengah sahabat-sahabat yang jago-jago ni, sebagainya asyar basyirin bil jannah, 10 yang dijamin masuk syurga. Dia tengah tuang dengan arak, kurung tengah nak minum ni. Datang orang jerit, arak telah diharamkan, arak telah diharamkan, ambil terus buang kat tengah jalan. Tak ada, ya Rasulullah, last call tu semua. Last call. Tak ada. Mana straw dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tengah azan. Ini kita sambung surah Al-Istijabah.
Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma rabbana la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ba'ath maqam mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bersambung apa yang kita bincangkan tadi, bahawa yang kedua ta'atuhu fi ma amar, syarat beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syarat beriman kepada syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, syarat kepada ucapan kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu yang pertama tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Yang kedua adalah ta'atuhu fima amar, dan taat kepadanya atas apa yang telah diperintahkan. Dan boleh juga kita masuk yang ketiga sekali, iaitu wa tarku ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Namun yang syarat yang ini dia akan jadi lebih sempurna kalau kita masukkan lagi dua syarat tadi. Yang pertama kita kata apa? Al-azimah, iaitu kesungguhan yang tinggi dalam kita untuk beramalkannya. Yang kedua suratul istijabah, suratul istijabah, cepatnya kita mengamalkan sunnah Nabi SAW tadi, suratul istijabah. Sebab para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah menunjukkan cara suratul istijabah yang sempurna. Bila datangnya arahan untuk perang, ketika dia bersama dengan isterinya belum sempat mandi wajib, terus keluar. Contohnya, bila disuruh untuk bersedekah, terus mengeluarkan segala semua hartanya. Bila disuruh untuk ta'akhi mempersaudara antara satu sama lain, terus offer isteri, terus offer rumah, terus offer kedai. Dia tak ada kata tunggulah nanti kemudian, tidak. Sebab apa? Sebab bila kita menangguhkannya, ketika itulah syaitan akan masukkan diri kita antara tengah-tengah tadi. Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 24. Surah Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, istajibu lillahi war rasul. Ta'ala istajibu lillahi walir rasul, maksudnya sahutlah seruan Allah dan seruan Rasul. Sahut tu dengan sahutan yang segera. Idza da'akum lima yuhyikum, bila dia ajak kamu kepada benda yang menghidupkan kamu. Menghidupkan kamu ni apa dia? Itu agama. Wa'lamu, ketahuilah, annallah, sesungguhnya Allah itu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah Ta'ala itu di antara hatinya dan diri dia sendiri. Maksudnya apa? Kalau kita tidak istijabah, tak terus sambut apa yang Nabi SAW perintahkan tadi, takut-takut Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan palingkan hati kita. Na'udzubillah min zalik. Sebagai contoh yang mudah, syaitan, kita baca dalam buku kitab Al-Ashqar, Dr. Samad Al-Ashqar, dalam bab Alamul Jin, bab alam jin. Antara strategi syaitan yang merosakkan manusia adalah at-taswif. At-taswif, bukan swift tu, kata swift tu lain, ni taswif. At-taswif ni apa dia? Iaitu menangguh-nangguhkan dan menyuruh kita ni menangguh-nangguhkan ketaatan kepada Allah, sehingga kan akhirnya kita lupa ketaatan ni. Contoh yang paling mudah, nak solat, kita kan solat fardu jemaah lah. Nak azan, okay, tak apa, surau ni 10 minit nak qamat. Kemudian perempuan lepas tu, dah terlambat ni, aku ustaz, aku nak masbuk, malulah masbuk. Lepas tu akhirnya dia tak datang masjid langsung. Contoh. Ini yang berlaku kepada sahabat kita, sahabat kita lah, sahabat Nabi SAW. Ka'ab kan? Ubay bin Ka'ab bin apa? Hadis tu dalam kitab Al-Salihin tu. Macam mana dia? Ka'ab bin, Allah musta'an. Ya, kenaan Ka'ab, dia menangguh-nangguhkan untuk pergi perang Tabuk. Masa kan ada berbuah apa semua, ni dia tangguh, tak apalah, tunggu buah ni, nak ambil buah. Sedangkan dia kata, ketika itu aku tidak pernah merasa lebih sihat, dan aku tak pernah rasa lebih kaya melainkan pada tahun tersebut.
Lepas tu buah dah ada, aku ada kenderaan, dan sebut dalam hadis tersebut aku ada 2 kenderaan. Sebenarnya aku ada 1 kenderaannya. Susah juga 1 kenderaan, kerana bini nak pakai macam kita 1 kereta kan. 1 kereta masuk bengkel, nak hantar anak sekolah, nak hantar bini kerja apa semua. Dah ada 2 kereta dah ni. Dah 2 kereta, tak ada alasan. Dah ada 2 kenderaan, tak ada alasan untuk tidak pergi berperang Tabuk. Dia perang Tabuk, tapi dia tangguh. Apabila dia tangguh, dia syaitan telah masuk ke dalam jiwa dia, tangguh. Bila tertinggal jauh, dah tak boleh ikut dah. Akhirnya dia balik kan, Nabi SAW boykot Ka'ab. Berapa hari? 50 hari kan, 50 hari dia diboykot. Sebabkan taswif satu tadi, Yahud tidak suratul istijabah, tidak ada cepatnya menyahut apa yang Nabi SAW. Sebab itulah kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bila kamu belajar satu hadis Nabi SAW, terus amalkan walaupun sekali dalam hidup kamu. Takut-takut nanti kamu akan lupakan hadis tadi dan kamu akan tak beramal dengannya. Lepas tu para ulama kita bila dia kata macam mana kamu dapat kekuatan hafazan yang kuat, iaitu kita beramal dengannya. Takut-takut bila tak belajar, tak amal dengannya, ketika itu Allah Ta'ala akan lupakan sunnah-sunnah. Berbanyak doa-doa yang kita hafal semasa kita kecil, yang kita hafal daripada buku-buku doa, tapi sebab tak amalkan, maka kita lupa. Bila kita lupa, kita terhalang daripada kebaikan doa tadi. Doa masuk rumah, doa naik kereta, doa musafir. Lepas tu tuan-tuan rahimakumullah, saya ulang balik, dalam bab yang dalam rukun beriman kepada Muhammad Rasulullah, yang kedua dan ketiga tadi, dia bertambah lagi 2, iaitu al-azimah, kesungguhan yang tinggi. Yang kedua adalah suratul istijabah. Yang keempat, yang terakhir, sedangkan terakhir yang paling besar sekali, iaitu alla ya'budallah illa bima syara'. Kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala melainkan sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 rukun. Yang keempat ini, tidak ada jalan untuk kita mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu tariqin ila Allah masdudah illa tariq Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya tertutup melainkan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah Taala kata dalam Quran surah Ali Imran, kalau kamu cintakan Allah Subhanahu wa taala, ikutlah aku. Okey, lepas tu Nabi SAW sebut, man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sahih Muslim, maka siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak aku tunjukkan caranya, maka dia tertolak. Maka tidak ada ruang untuk seseorang itu untuk mereka-reka amal yang dia suka, yang dia sedap. Sebab dalam hadis sahih Muslim yang saya akan bacakan, iaitu berkenaan dengan di akhir zaman nanti akan ada golongan yang akan buat apa yang Nabi dia tak suruh buat, dan apa yang Nabi dia suruh buat dia tak buat. Hadis dalam sahih Muslim ni, hadis terakhir untuk kuliah kita, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi SAW telah bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab. Tidak ada nabi yang diutuskan sebelumku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan bagi nabi tersebut dia ada hawari dia ada penyokong dia, dan ada ashab dia, ada pembantu dia. Apa sikap penyokong hawari para nabi ini? Iaitu apa dia? Ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, iaitu mereka akan berpegang dengan sunnah nabi tersebut dan dia akan patuh atas perintah nabi tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian lepas tu datang generasi yaqulu ma la yaf'alun, mereka berkata benda yang mereka tak buat, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan dia buat benda yang tak disuruh. Dia buat benda yang tak disuruh. Pandai-pandai nak faham ayat tu. Sama ada buat maksiat ataupun buat bid'ah. Apa kata Nabi SAW? Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad ke atas mereka ini, maka dia orang yang beriman. Jihad di sini bukanlah jihad dengan senjata, tak semestinya. Wala tu'il musyrikin wajahidhum bihi jihadan kabira. Allah Ta'ala kata, janganlah kamu taat pada musyrikin, maka jihadlah ke atas mereka dengannya, dengan Quran, dengan hadis. Jihadan kabira.
Allah Ta'ala kata apa? Jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Berperanglah ke atas, jihadlah kamu ke atas orang kufar dan orang munafik, dan bersikap tegaslah dengan mereka. Bila masa Nabi SAW perang dengan orang munafik, ada tak? Tak pernah. Habis tu ayat ni berkenaan dengan apa? Iaitu menegakkan hujah Quran dan sunnah ke atas orang munafik, atas penentang-penentang sunnah. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa menentang dengan tangannya, maka dia orang yang beriman. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Siapa menentang dia dengan lisannya, maka dia beriman. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Siapa yang menentang dengan hatinya, maka dia beriman. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Kalau tak buat juga yang ketiga tu, benci dengan hati, maka di belakang hatinya, di sudut balik hatinya tidak ada iman. Iman berkenaan dengan amr bin ma'ruf tadi, walaupun sedikit sebesar zarah. Hari ini jelas tak? Yaf'aluna ma la yu'marun. Buat apa yang Nabi tak suruh. Nabi suruh buat apa? Jahadahum biyadih, jahadahum bilisani, jahadahum biqalbih. Suruh lawan. Tu ustaz-ustaz kita bersungguh-sungguh melawan bid'ah, bersungguh melawan syirik, melawan bid'ah, melawan syirik, melawan kufur, melawan benda-benda yang bertentangan dengan Nabi SAW ajar. Dan inilah yang keempat, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tak sempat nak cerita kat sini, bersungguh-sungguh dalam masalah yang keempat ini. Sehingga pada zaman Sayyidina Umar, betul. Sehingga zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhum, zaman dia muncul golongan al-wa'idh yang bawa kita kisah-kisah yang tak sahih, cerita khurafat, cerita berkenaan dengan Israiliyat. Ibnu Umar menghukum mereka, memenjarakan mereka, seperti yang berlaku kepada Subair. Tahu Subair? Saya sebut banyak dah kali dalam kuliah ni. Subair ini pada zaman Sayyidina Umar, dia suka sebarkan benda-benda yang sesat, suka menyebabkan orang keliru terhadap agama. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Kata, Allahumma makkinni min, ya Allah, bagilah aku dapat jumpa si Subair ni. Allah Ta'ala telah takdirkan dia dapat jumpa si Subair, lalu Umar bantai dia, pukul sampai nak mati. Umar pukul dia sampai Nabi mati. Sehingga apa kata Subair? Bunuhlah aku terus. Nabi Umar tak bunuh dia. Kemudian si Subair ini, Umar telah memerintahkan kepada orang muslimin untuk memboikot, untuk hajar Subair. Hajar maksudnya boikot Subair. Sebab apa? Bawa berita-berita palsu, bawa kisah-kisah khurafat. Tapi zaman sekarang, kisah-kisah khurafat yang penuh dalam akhbar, kisah khurafat yang penuh dalam majalah, penuh dalam televisyen, hatta di mimbar-mimbar masjid ada kisah-kisah khurafat, berita-berita palsu, hadis-hadis palsu, dan akidah yang terpesong daripada akidah ahli sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Alhamdulillahil alamin. ISIS tanya ahli fatwa. Nah, saya bukan ahli fatwa. Hukum ISIS tanya ahli fatwa. Al-kalam li kibaril ulama. Kalam kibar ulama. Kibar ulama kita, Syekh Shalih Al-Fauzan, semua telah menghukum bahawa ISIS itu bukan di kalangan ahli sunnah, bukan ajaran yang betul. Jadi kita berpegang kepada ulama kita, kibar kita. Kita baca ayat tadi kan, walau rudduhu ila Allah wa ila rasul wa ila uli amri minkum la'alimahu alladhina yastabitunah minhum. Kalau kita kembali kepada Allah, Rasul dan ulil amri kita, para ulama kibar kita, semua telah menghukum ISIS bukan berada di atas jalan yang benar, maka kita patuh pada mereka. Siapalah kita berbanding dengan para ulama-ulama yang kibar ini, yang memahami Al-Quran, sunnah, usul fiqh dan usul tafsir, usul hadis semuanya. Kita ni hanyalah baca sikit-sikit ke sini, maka kita letakkan, kembalikan fatwa tu kepada ulama kita yang besar, bukan pada pendapat kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.